Assalamualaikum kepada semua dan madam yang tersayang. Terutamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Madam Khadijah atas peluang mengajar untuk kelas kami. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan keusahawanan Islam yang telah diberi oleh Madam sendiri. Ini adalah ahli-ahli kumpulan kami yang handsome, yang cantik, yang comel sekali. Yang pertama adalah diri saya sendiri, Muhammad Atif, yang handsome ni. Yang kedua yang cantik ni, Nur Hafizah. Yang kelakar ni, Nur Akila. Dan yang si comel ni, Nur Afiqah Nabila. Sekarang kita pergi ke latar belakang perniagaan. Nama perniagaan kami adalah Nasib Bajet Hana ataupun dikenali dengan Hana Kitchens. Alamat perniagaan Flat Taman Maluri, Jalan Perkasa 1, Ceras 55100, Kuala Lumpur. Aktiviti utama kami adalah menjual nasi bajet. Tarikh pendaftaran perniagaan 24 Jun 2019 dan tarikh beroperasi ialah 12 Oktober 2020. Tagline kami adalah Nasib Bajet Hana, dijamin mantap. Seterusnya adalah latar belakang rakan kongsi kami yang terdiri daripada 5 orang. Yang pertama adalah Nur Hafizah binti Mat Jubair yang berusia 25 tahun dengan jawatan CEO. Pengalaman bekerja adalah sales, marketing dan dulu ambil ijazah sarjana muda. Wow, begitu muda sekali. Yang kedua adalah Muhammad Atif bin Anwar yang berumur muda sikit daripada CEO dia, 24 tahun dan berjawatan Human Resources. Pengalaman bekerja adalah ketua pelayan di sebuah restoran. Ketua pelayan ni mesti selalu dapat makan selalu. Dan kelayakan akademik juga adalah ijazah sarjana muda. Yang ketiga adalah Nur Akilah Diana binti Rosman yang berumur 22 tahun dengan jawatan Finance and Accounting. Pengalaman bekerja adalah juruang. Banyak kira duit ni. Mesti banyak duit ni. Kelayakan akademik adalah diploma. Yang keempat adalah Nur Afiqah Nabila binti Lasambeko. Berumur 20 tahun. Wow, mudanya. Jawatan Sales Marketing. Pengalaman bekerja adalah pelayan dan kelayakan akademik diploma. Yang kelima iaitu yang terakhir adalah Nur Syahila Lisa Rayana binti Madoban. Advance betul nama dia ni. Syahila Lisa, macam Lisa Blackpink, yang berumur 24 tahun, berjawatan Operation. Pengalaman bekerja adalah promoter dan kelayakan akademik adalah diploma. Yang berikutnya adalah pengenalan daripada produk kami, Nasi Bajet Hana. Nama syarikat kami ialah Hana's Kitchen atau Nasib Bajet Hana. Nama ini diambil daripada nama rakan kongsi syarikat kami yang terdiri daripada Hafizah, Atif, Nabila dengan Akila. So tertubuhnya Hana. Yang kedua adalah gambar nasi dan ayam dalam logo ini bagi memudahkan pelanggan mengenal pasti produk kami, dan logo ini akan dapat menarik minat pelanggan untuk membeli produk kami. Bukan itu saja, kami juga sertakan ayat yang boleh memberi empak kepada pelanggan untuk membeli produk kami. Tagline kami adalah dijamin mantap gitu. Sifat bagi produk kami ialah dijual dalam bentuk set, di mana dalam satu set mempunyai nasi, ayam dan sayur campur. Bagi memastikan produk ini tahan lama, kami akan mengasingkan setiap lauk di dalam set itu. Permintaan terhadap produk ini agak tinggi memandangkan
situasi sekarang pandemik COVID-19 di mana produk ini sangat diperlukan oleh masyarakat ketika ini, sebab kita nak berjimat cermat kan, so kita menghasilkan makanan yang memuaskan tetapi jimat. Okey, kami memilih produk nasi bajet ini adalah kerana yang modal yang kami keluarkan tidak begitu besar dan cara pengadaan produk ini amatlah mudah. Dengan harga yang berpatutan akan memberi manfaat kepada pelanggan kerana mereka tidak perlu mengeluarkan kos yang tinggi tetapi berbaloi. Pada masa akan datang, kami berharap supaya kami akan dapat membina dan membuka sebuah restoran dan dapat mempelbagaikan menu lagi dalam perniagaan kami. Kami juga berharap untuk membuka sistem ejen untuk memperluaskan lagi perniagaan kami. Kita beralih kepada objektif perniagaan. Objektif perniagaan kami ialah memaksimumkan keuntungan dan menjaga kesihatan para pelanggan yang menggunakan produk kami sebagai sumber makanan supaya mereka beli rasa selamat dan terjamin kesihatannya. Seterusnya adalah untuk bersaing dengan sihat di antara usahawan-usahawan yang lain dan juga menaikkan taraf keusahawanan Bumiputera. Okey, sekarang kita berada di lokasi perniagaan. Okey, kita dapat lihat di sebelah kiri ini adalah peta serta alamat premis. Okey, peta ini menunjukkan kat situ ada Masjid Imam Syafi'i, lepas tu ada Pasar Malam Taman Maluri. Okey, alamat premis kami adalah Flat Taman Maluri, Jalan Perkasa 1, Ceras 55100, Kuala Lumpur. Di sebelah kanan pula adalah premis perniagaan. Okey, ini adalah gambar di mana kami telah tubuhkan syarikat di sini lah. Okey, lokasi ini berhampiran dengan Kolej Profesional Baitul Mal serta bersebelahan Masjid Imam Syafi'i. Okey, kami memilih lokasi ini sebab tempat ini adalah crowded. So, sini banyak student. So, student boleh beli kat sini. Okey, lepas tu dengan kat sebelah ada masjid. So, lepas orang habis solat, mesti ada yang nak lunch ke, nak dinner ke. So, kami telah tubuhkan perniagaan di situ. Sekarang kita berada di perancangan pentadbiran. Okey, kita lihat visi dan misi Nasi Bajet Hana ini. Okey, kita mulakan dengan visi dahulu. Yang pertama adalah mensasarkan keuntungan di samping membantu ekonomi pelanggan. Yang kedua, menjamin halal, bersih dan lazat. Ialah kita ni nak berniaga mestilah kena halal thayyiban. Bersih semestinya supaya orang tak sakit perut kan, tercemar daripada makanan kita. Lepas tu yang penting lazat lah, sedap, orang datang ramai. Okey, yang ketiga, berwawasan menjadi syarikat terunggul dalam pemasaran berasaskan makanan di samping membantu ekonomi pelanggan. Okey, perniagaan kami membantu ekonomi pelanggan sebab kami menjual dengan kos yang rendah, tidak tinggi. So pelanggan akan save budget lah. Okey, kita pergi ke misi pula. Yang pertama, mengukuhkan perniagaan dengan memastikan perniagaan nasi bajet yang dijalankan mendapat sambutan daripada pelanggan. Yang kedua, menghasilkan produk makanan yang lebih berkualiti dan berlainan dengan pesaing serta menepati cita rasa pelanggan. Okeylah, kita tengok Nasi Bajet Hana menyediakan ayam, nasi, sayur. So seimbang dengan piramid makanan like that. Okey, yang ketiga, menghasilkan inovasi makanan yang dijamin dan disyorkan kepada orang ramai dengan adanya 3 kriteria penting, iaitu halal, bersih dan lazat.
Okey, sekarang kita berada di carta organisasi. Okey, kita boleh nampak carta ini yang atas sekali Nur Hafizah binti Mat Jubair adalah CEO ataupun ketua eksekutif. Dialah ketua, dialah pengasas, dialah segala-galanya untuk anak-anak buah dia. Okey, yang bawah ni sebelah kiri Muhammad Atif bin Anwar, Human Resources. Dia bertanggungjawab untuk mengorganize organisasi dia, bertanggungjawab kewangan dia, menasihati kewangan dia, sumber manusia, kepentingan masyarakat kini. Lepas tu yang kedua pula Nur Akilah Diana binti Rosman, berjawatan Finance and Accounting, yang akan membuat pengiraan ataupun kita panggil account syarikat. Yang ketiga Nur Afika Nabilah binti Lasambeko, berjawatan Sales and Marketing. Dia bertanggungjawab untuk memikirkan untuk meluaskan perniagaan nasi bajet Hana ini. Yang terakhir adalah Nur Syahila Lisa binti Rayana binti Maldoban, berjawatan Operation. Dia bertanggungjawab untuk memastikan semua unit ataupun bahan-bahan yang diperlukan syarikat sentiasa ada. Sekarang kita berada di Manpower Planning atau perancangan tenaga kerja. Kita ada 11 tenaga kerja. Okey, yang atas sekali adalah kepalanya ataupun ketua pengurus besar. Bilangan pekerja adalah satu saja. Pengurus kewangan, pengurus pemasaran, pengurus pengeluaran, pengurus sumber manusia, chef, pelayan, pembuat air, juruwang, pembuat penghantaran, tukang cuci. Bilangan pekerja ada semuanya satu. Ditotalkan menjadilah 11 bilangan pekerjaan. Seterusnya kita berada di deskripsi tugas pekerja. Kita ada jawatan dan tugas yang diamanahkan. Okey, jawatan untuk pengurus besar, tugasnya adalah untuk mengawal dan memberi arahan kepada kaki tangan supaya kaki tangannya semua buat kerja dan perniagaan berjalan dengan lancar. Mengawal dan mengenal pasti dasar dan misi perniagaan. Mengawal pasti dan menyelesaikan masalah dengan berkesan. Merancang strategi pengurusan organisasi bagi memastikan perniagaan mampu bersaing dengan perniagaan yang lain dan bersaing secara sihat. Seterusnya, pengurus pemasaran. Memastikan pelanggan mendapat kualiti perkhidmatan yang terbaik. Merangka strategi pemasaran dan mencari peluang terbaik untuk sasaran pasaran. Yang ketiga adalah pengurus pengeluaran. Memastikan operasi perniagaan berjalan dengan lancar. Dia bertanggungjawab supaya perniagaan ini semua berjalan dan tidak ada berlaku stuck ke apa-apa. Okey, seterusnya memastikan keperluan stok operasi sentiasa mencukupi dan berkeadaan baik dan selamat. Jika pengurus pengeluaran ni tak buat kerja, maka syarikat ni akan macam goyah lah, sebab tiba-tiba stok tak ada, lepas tu barang yang kita sampai tu semua rosak. So dia amanah untuk menjaga semua benda tu. Seterusnya adalah pengurus kewangan. Okey, ini memang kena jaga sebab duit, pasal duit. Mengemas kini accountant, pengata kewangan. Memastikan aliran keluar masuk wang diurus dengan baik. Jika wang tak urus dengan baik, kita syarikat akan berlaku hutang. Kita tak mahu hutang. Hutang ni tak baik. Okey. Seterusnya kita kepada jawatan chef. Menyediakan menu, resepi dan menyiapkan sajian, mengelaras dapur yang menjadi tanggungjawabnya. Chef ni kenalah masak sedap-sedap supaya orang makan kenyang. Alhamdulillah.
Okey, jawatan pembuat air mahir dalam menyediakan minuman panas dan sejuk, memastikan minuman mengikut kualiti dan kuantiti yang ditetapkan. Pembuat air ni kenalah mahir, dia kenalah tahu. Kalau orang tu minta sejuk, takkan nak bagi panas kan? Kena bagi sejuk, letak ais batu. Lepas tu, kalau buat air yang manis, janganlah manis sangat sampai orang dapat penyakit kencing manis. Okay, gurau je. Okay, jawatan pelayan adalah memberi layanan kepada pelanggan dengan mengambil dan menghantar pesanan, mengusun atau dan mengurus setiap sudut premis agar bersih dan kemas. Pelayan ni kenalah ambil dengan secara senyum, happy, janganlah masam. Nanti orang pelanggan pun macam tak kuasa nak datang lagi. Okey. Jawatan juruwang mempunyai keupayaan dan pengendalian tunai dengan penuh kejujuran, mengetahui cara mendamaikan dan menguruskan segala transaksi yang dilakukan tepat. Jawatan tukang cuci mencuci peralatan dapur dan peralatan hidangan yang digunakan, memastikan keadaan dapur dan keadaan terkawal bersih dan teratur. Amat penting tukang cuci ni sebab dalam Islam pun kebersihan itu sebahagian daripada iman. So, kita kenalah sentiasa bersih, suci, cuci segalanya supaya tidak berlakunya bakteria yang buruk. Okey, yang terakhir adalah jawatan pembuat penghantaran. Menghantar makanan ke lokasi pelanggan yang ditetapkan dan menyelesaikan setiap tugas dengan cermat tanpa melakukan kesilapan. Okey, sekarang kita berada di perancangan gaji kaki tangan. Gaji weh. Okey, jom kita usah tengok gaji. Okey, yang pertama adalah human resources. Gaji pokoknya adalah 2,400. Untuk mendapatkan KWSP 2,400 darab dengan 13%, dapatlah 312. So pula 2,400 darab dengan 1.75%, dapatlah RM42. So totalkan 2,400, 312 dan 42. Maka terhasillah RM2,754. Alhamdulillah. Okey lah tu, dapat juga makan. Okey, sama juga dengan finance and accounting, sales and marketing, operations dan pekerja. Kita tengok, okey, pekerja ada bilangnya 6 orang. So gaji pokoknya adalah 1,200. Kita 1,200 nak dapatkan KWSP darab dengan 13%, dapatlah 156. Untuk mendapatkan SOSO 1,200 darab dengan 1.75%, dapat RM21. Kita totalkan semuanya, dapat RM8,262. Keseluruhan untuk gaji kaki tangan ini adalah RM19,278 Malaysia. Okey, ini adalah harga-harga yang perlu ada untuk peralatan pejabat, peralatan di waktu kecemasan, perabot pejabat. Okey, kita tengok peralatan pejabat. Kita ada komputer, printer, aircon, vacuum, benda yang penting. Selalunya komputer kita survey tengok 399, macam RM400 jugalah kan. So kita beli 4 kuantiti sebanyak 4 buah komputer, dapatlah 1,596. Printer 2 kuantiti, aircon 2 nak bagi sejuk, vacuum 1 pun cukup. Okey, total semua RM3,656.98. Di peralatan di waktu kecemasan ni penting, kena ada
alat pemadam api. Contoh, tiba-tiba terbakar laptop tu kan, kita bakar dia, kita ambil lah pemadam api, kita sembuh. Sebelum tu kita call lah bomba dulu kan, lepas tu padam. Takkan nak biar bangunan tu terbakar gitu, congok tengok bangunan terbakar. Mula-mula api tu kecil, baik sebelum mudarat, baik kita padam dulu. You dok. So kita beli 2. Kok lah tiba-tiba tak cukup habis, kita belilah 2. 1 unit 90, beli 2 unit 180. Pertolongan cemas. Contoh tiba-tiba luka pula tangan tengah selat-selat file, tiba kertas tu kan kadang boleh macam tajam kan, luka panjang pula tu. So kita ada peti pertolongan cemas, kita boleh bubur ubat, balut, bersih, jangan biarkan bakteria. So 1 unit 34, kita beli 1 cukup, takkanlah tiap hari je asyik cedera kan. So jumlahnya RM214 Malaysia. Okey, perabot pejabat kita ada meja, kerusi dan rak. Okey, semua harga untuk perabot pejabat adalah RM2,277. Seterusnya adalah alat tulis pejabat. Alat tulis ni teringat masa pergi koperasi sekolah dulu, selalunya beli pemadam untuk main lawan-lawan pemadam tu. Okey, kita ada beli extension 5 meter, stapler, splot max, selotip, double side tape, ring file, ada gam kertas, A4, kalkulator, klip kertas, pembaris plastik 15cm, pen merah, pen biru, Yumara hitam. Tiba. Okey, pensel 2B, gunting. Ni semua perlu ada setiap mana-mana syarikat dan pejabat lah, kena adalah benda ni. Takkan pejabat tu kosong kan, kenalah ada. Kita kena prepare awal-awal. So harga semua untuk alat tulis pejabat ni ada sebanyak RM275.24. Okey, sekarang kita boleh tengok untuk harga bulanan bagi utility, sewa kedai, bayaran deposit. Okey, kita pergi dahulu utility ini. Okey, kita nak bayar bil air, bil wifi, bil elektrik. Bil wifi ni penting tau. Tak, air yang penting. Tak ada air, tak tahu, nanti jadi macam, tak naklah sebut negeri tu. Air tu penting sebab tak tahu, kalau air tu tak ada macam hidup kita sengsara tau. So bayarlah bil air. Selalu kita bayar sebulan untuk syarikat ni sebanyak RM180. Banyak kan guna air. Wifi pun penting ni. Kalau wifi tak ada, start kerja kita RM98. Elektrik pun kena. Kalau tak boleh nak pasang aircon, panas kat dalam office tu. Harga RM180. Okey, kita tengok sewa kedai yang untuk pelanggan makan semua tu RM1,200. Pejabat yang disediakan adalah RM1,000. Total semua RM2,200. Bayaran deposit kedai adalah RM600 dan pejabat RM500. Total semua RM1,100. Seterusnya selain itu, tiba kita tengok belanjawan pentadbiran. Kita ada aset tetap, perbelanjaan bulanan, lain-lain perbelanjaan. Aset tetap ni benda yang tetap, memang tetap. Benda macam tak boleh dicairkan. Bukan cair ais tau, dia tak boleh cairkan. Macam mana nak terang Dia tak boleh dicairkan. Dia memang tetap. Kalau memang harga tu sampai bila-bila, dia tetap. Lainlah bulanan. Kalau bulanan, contoh kalau kita lebih guna bil elektrik, mungkin naik sikit kan harga. Macam tu lah. Macam aset tetap ni kita ada peralatan pejabat, perabot pejabat. Tiba-tiba ada masuk notification. Dah off tadi, dah silent, tiba bunyi juga. Tak apalah, kita teruskan pembentangan kita. Lepas tu pembelanjaan bulanan,
kita ada gaji, utility tu penting. Kita ada bil air, bil elektrik, wifi. Kalau tak habis, kita tak boleh nak buat kerja. Okey, sewa pejabat, sewa kedai. Lepas tu lain-lain perbelanjaan. Kita ada alat tulis, pendaftaran perniagaan, deposit. Kita total semua dapatlah RM32,095.22 Malaysia. Itu sahaja daripada pembentangan saya, Muhammad Atif bin Anwar, yang handsome, yang comel, yang lawangnya orangnya, yang sehat. Okey, itu sahaja. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah binti Muhammad Jubair daripada DPHU 5B akan meneruskan pembentangan. Okey, perancangan pemasaran. Yang pertama adalah produk. Produk yang kami keluarkan ialah nasi bajet. Produk kami dijual di dalam bentuk set, di mana dalam satu set mempunyai nasi, ayam dan sayur campur. Kami mengasihkan setiap lauk untuk memastikan produk kami lebih tahan lama, dan harga yang kami kenakan untuk setiap set adalah amat berpatutan dan mampu milik. Yang kedua adalah sasaran pasaran. Produk kami akan dibeli oleh mereka yang berada di kawasan perniagaan kami seperti warga, kolej profesional, Baitul Mal dan penduduk sekitar. Kami menggunakan segmentasi pasaran menggunakan asas demografi. Yang seterusnya adalah trend dan saiz pasaran. Baiklah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi trend dan saiz pasaran. Yang pertama adalah faktor budaya, kedua kumpulan sosial, ketiga faktor individu dan faktor psikologi. Saiz pasaran boleh dikira dari potensi jualan yang diperoleh dari pelanggan, tidak mengira bangsa. Di samping itu, dengan lokasi perniagaan yang strategik dan unik untuk dikunjungi pelanggan. Seterusnya, status ekonomi yang tidak menentu dengan adanya kes pandemik COVID-19. Hal ini membolehkan lagi kami meningkatkan jualan. Kami juga menyediakan produk yang sangat sesuai di situasi ini bagi memenuhi cita rasa dan keperluan pelanggan dengan harga bajet. Baiklah, seterusnya adalah anggaran jualan bagi syarikat kami pada masa akan datang. Syarikat kami menganggarkan sebanyak 180,000 orang populasi penduduk, dan sasaran pasaran kami adalah 19,800 pelanggan, dan sasaran pelanggan sehari adalah 762 pelanggan berdasarkan 26 hari sebulan beroperasi. Manakala ramalan jualan sehari kami adalah 3,810 berdasarkan 762 pelanggan, didarab dengan harga produk kami iaitu RM5, dan ramalan jualan sebulan adalah RM99,060, dan ramalan jualan setahun adalah RM1,188,720. Okey, di antara pesaing untuk syarikat kami adalah yang pertama Wafas Kitchen, dan kekuatan bagi Wafas Kitchen ini adalah penghantaran yang lebih meluas dan mempunyai 2 menu yang berbeza setiap hari, tetapi tidak menyediakan tempat makan dan kekurangan pekerja. Seterusnya adalah di Baling Corner, menyediakan pelbagai menu, kawasan kedai yang luas tetapi mengenakan caj penghantaran yang agak tinggi, dan servis penghantaran makanan juga lambat. Yang seterusnya adalah Maluri di Maju Restoran, yang mempunyai kepelbagaian menu dan harga makanan juga berpatutan, tetapi caj penghantaran juga mahal dan sering salah dalam penghantaran pembelian pelanggan. Seperti mana yang anda lihat, ini merupakan share pasaran. Terdapat carta pie sebelum memasuki share pasaran dan carta pie selepas memasukkan share pasaran. Baiklah, sebelum masukkan share pasaran, Wafas Kitchen mendapat 20%, di Baling Corner 38%, Maluri di Maju 42%. Tetapi setelah memasukkan share pasaran, terdapat sedikit penurunan, iaitu Wafas Kitchen menjadi kepada 15%, di Baling Corner 34%, Maluri di Maju 38%, dan syarikat kami mendapat 13%. Seterusnya ialah ramalan jualan bagi syarikat kami daripada bulan Januari hinggalah Februari, dan cara pengiraan ramalan jualan kami adalah melalui pembelian bahan mentah yang didarab dengan 35% daripada jualan. Berikut merupakan strategi pemasaran, iaitu analisis SWOT, iaitu Strength,
weakness, opportunity and threats. Baiklah, untuk kekuatan bagi syarikat kami ialah mempunyai lokasi premis yang strategik, kemudahan tempat letak kereta, pekerja yang teliti dan menawarkan harga yang kompetitif. Manakala kelemahan bagi syarikat kami adalah struktur bangunan, dekorasi dan susun atur premis dan tidak mempunyai pelanggan yang tetap. Peluang pula adalah operasi premis yang strategik, meletakkan premis dalam kelas tersendiri, peluang promosi dan pembangunan pelancongan. Manakala ancaman bagi syarikat kami iaitu saingan perniagaan sekeliling, sasaran pendapatan dan kepekaan teknologi. Marketing mix iaitu campuran pemasaran. Baiklah, seperti mana yang kita faham, dalam campuran pemasaran terdapat 4P iaitu produk, price, place dan promotion. Untuk produk kami diberi nama Nasi Bajet Hana dan cara pembeliannya adalah cash on delivery iaitu bolehlah berkunjung di premis kami. Dan bagi harga untuk produk kami adalah RM5 dan harga yang mampu milik dan berpatutan. Dan tempat kami menjalankan perniagaan adalah Taman Maluri dan promosi yang kami buat adalah melalui media massa. Baiklah, seterusnya adalah strategi produk. Seperti mana yang anda lihat di sini, ini merupakan logo syarikat kami iaitu Nasi Bajet Hana dijamin mantap. Baiklah, Nasi Bajet Hana ini diinspirasikan melalui nama kami iaitu nama rakan kongsi iaitu H. Hapijah, A. Atif, N. Nabila dan A adalah Akilah. Warna yang kami gunakan untuk produk ini adalah warna merah, hijau, kuning, hitam, oranye dan latar belakang berwarna peach. Logo yang kami reka adalah logo daripada sudu, garfu, cili merah, mangkuk serta unggulan api yang kecil. Strategi perletakan harga. Baiklah, syarikat kami menggunakan strategi harga pasaran tambahan iaitu harga yang telah kami tetapkan. Ini adalah harga yang berpatutan dan mengikut kehendak jika dibandingkan dengan produk nasi bajet syarikat lain, dan harga yang kami letak ini sesuai dengan bahan-bahan yang kami gunakan dan mudah untuk didapati, dan harga yang kami tetapkan ini adalah harga bagi meraih pelanggan dan memudahkan pelanggan. Bagi pelanggan yang memerlukan khidmat penghantaran, syarikat kami menggunakan strategi saluran pemasaran dengan mengambil pesanan dan membuat kiraan stok pelanggan iaitu membuat apa yang dikehendaki oleh pelanggan, kemudian menghantar barang tersebut ataupun makanan tersebut kepada pelanggan dengan motosikal. Seperti mana yang saya katakan tadi, syarikat kami memilih untuk mempromosikan jualan kami melalui media massa, dan antara media massa yang kami gunakan iaitu TikTok, Instagram, Facebook dan Twitter, dan nama akaun untuk media sosial kami adalah nasibajet_hana. Baiklah, belanjawan pemasaran. Untuk aset tetap, jumlahnya adalah 9,300, perbelanjaan bulanan adalah 800, manakala perbelanjaan lain-lain adalah 4,900 dan jumlah bagi belanjawan pemasaran kami adalah 15,000. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afika Nabila binti Sambeko. Saya akan menerangkan mengenai perancangan operasi. Okey, yang pertama ialah carta alir pengeluaran produk. Pertama, kami mengambil pesanan makanan daripada pelanggan. Kemudian, tukang masak menyediakan makanan. Seterusnya, masakan dihantar kepada pelanggan. Seterusnya, berpuas hati. Jika tidak berpuas hati, makanan tersebut akan dihantar semula kepada tukang masak. Sekiranya berpuas hati, kami akan menerima bayaran daripada pelanggan, kemudian mengemas meja pelanggan dan akhir sekali tamat. Okey, seterusnya ialah carta aktiviti projek. Kami diberi tempoh selama 4 bulan. Okey, untuk aktiviti yang pertama, pembentukan kumpulan dan pemilihan projek dilakukan pada bulan September dan minggu kedua. Seterusnya, penghantaran proposal projek dilakukan pada minggu ketiga bulan September, manakala penetapan objektif projek dilakukan pada minggu keempat bulan September. Seterusnya, mengumpul data dan menganalisis projek kami lakukan pada bulan November sehingga Disember, daripada minggu pertama bulan November sehingga minggu pertama bulan Disember. Seterusnya, cadangan penyelesaian
kami lakukan pada minggu kedua bulan November. Maafkan saya. Seterusnya, persetujuan pihak pengurusan kami lakukan pada minggu ketiga bulan November. Seterusnya, penyeragaman kami lakukan pada minggu keempat bulan November. Seterusnya, menghantar proposal pada bulan Disember, iaitu pada minggu yang pertama. Dan akhir sekali, penilaian dan pemantauan yang dilakukan pada minggu ketiga bulan Disember. Okey, slide-nya seterusnya ialah susun atur operasi ataupun operation layout. Okey, berikut merupakan layout bagi syarikat kami ataupun tempat pemasaran kami yang seperti kita boleh nampak ada office, kaunter bayaran, dapur serta meja makan dan juga kerusi untuk pelanggan yang ingin makan di kedai kami. Okey, seterusnya ialah perancangan penggunaan bahan mentah. Okey, berikut merupakan bahan mentah yang kami gunakan. Beras, ayam, kubis, lobak, bawang merah besar, minyak, tepung, garam dan juga telur. Kami mengambil bahan kami dalam kuantiti yang banyak supaya kami tidak perlu berulang-alik ke kedai untuk membeli bahan mentah. Jumlah yang kami peroleh untuk bahan mentah ini ialah RM129. Seterusnya ialah perancangan mesin dan peralatan. Berikut merupakan mesin dan peralatan yang diperlukan. Yang pertama, peti sejuk, meja, kerusi, kuali, periuk nasi, sudip, sudu dan garfu, pisau, pinggan, papan pemotong, tong gas dan juga dapur masak. Okey, jumlah yang kami perlukan ataupun jumlah total untuk keseluruhannya ialah RM3,853.22. Seterusnya ialah perancangan pengeluaran. Berikut merupakan pengiraan pengeluaran sehari, iaitu ramalan purata jualan sebulan RM35,552, manakala harga produk seunit ialah RM5. Bilangan pengeluaran sebulan sama dengan ramalan purata jualan sebulan bahagi harga produk seunit dan jumlah semuanya ialah 7,118 unit. Bilangan pengeluaran sehari pula sama dengan bilangan pengeluaran sebulan bahagi bilangan hari beroperasi sebulan iaitu 26 hari dan totalnya sebanyak 274 unit. Okey. Berikut merupakan waktu perniagaan dan operasi bagi syarikat kami. Pada hari Isnin ialah cuti kepada semua pekerja untuk syarikat kami. Bermula hari Selasa hingga Ahad, kedai kami akan buka pada pukul 9 pagi sehingga pukul 4 petang, kecuali hari Jumaat yang beroperasi pada pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari, kemudian dibuka semula pada pukul 2 petang sehingga 5 petang. Waktu beroperasi kami pula bermula pada 6 pagi hingga 7 malam. Akhir sekali ialah belanjawan operasi. Okey, perkara yang pertama ialah aset tetap. Aset tetap seperti perabot pejabat, peralatan pejabat, motosikal dan juga papan tanda perniagaan. Jumlah keseluruhan yang diperlukan ialah RM15,235. Seterusnya ialah modal kerja seperti gaji, EPF dan SOKSO, petrol, flyers dan juga utility. Semuanya berjumlah RM20,286. Dan lain-lain perbelanjaan seperti peralatan cemas, cukai jalan dan insurans serta alat tulis pejabat. Jumlah keseluruhannya ialah RM2,889. Total bagi ataupun jumlah keseluruhan bagi semua belanjawan operasi kami ialah RM38,410. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akilah Diana binti Rosman. Saya daripada kelas DPHU 5B. Saya akan menerangkan perancangan kewangan bagi syarikat Nasi Bajet Hana. Okey, yang pertama saya akan terangkan dari segi input. Okey, saya akan terangkan dahulu perancangan pentadbiran. Dalam perancangan pentadbiran ni kami letakkan
perabot dan pemasangan dengan harga RM2,277. Kemudian peralatan pejabat RM3,658 dan kami letakkan ini dalam aset tetap. Seterusnya modal iaitu gaji RM19,278, utility RM458, sewa pejabat dan sewa kedai kami letakkan dalam RM2,200 dan lain-lain perbelanjaan dengan harga RM1,649 dan jumlah bagi rancangan pentadbiran adalah RM29,520. Okey, seterusnya perancangan pemasaran. Perancangan pemasaran ni kami letakkan aset tetapnya adalah papan tanda perniagaan yang berharga RM2,300. Kemudian motosikal yang akan dijadikan tu dengan berharga RM7,000. Kemudian pada modal bulanan iaitu flyers kami akan edarkan dengan berjumlah 150. Kemudian internet disebabkan kita pakai wifi, jadi bulanan dia mesti ada internet dan berharga 250. Kemudian minyak petrol dengan harga 400. Okey, lain-lain perbelanjaan 4,900. Jadi total kesemua perancangan pemasaran bagi syarikat Nasi Bajet Hana adalah RM15,000. Okey, yang seterusnya perancangan operasi. Perancangan operasi ni kami letakkan dalam aset tetapnya adalah perabot pejabat dan mesin-mesin. Jadi yang berharga RM5,935. Seterusnya adalah modal. Kami letakkan bahan mentah yang telah diletakkan di sini RM34,671. Kemudian gaji, EPF dan SOSO RM19,278. Bagi lain-lain perbelanjaan adalah RM2,889. Maka total pada perancangan operasi lebih tinggi iaitu RM62,773. Okey, seterusnya project sale and purchases. Okey, untuk sale projection, okey, pada tahun pertama yang asas pada bulan pertama dan kedua iaitu kami ambil RM99,060. Yang pada bulan ketiga RM100,000 dan juga bulan 4. Okey, pada bulan 5 dianggarkan RM120,000. Okey, pada bulan 6 kami anggarkan ia akan berkurang kerana pada bulan Ramadan. Dan seterusnya bulan 7 selepas habis Ramadan dianggarkan naik sedikit iaitu RM95,000, sama juga dengan bulan 8. Kemudian bulan 9 back to basic iaitu RM99,060 sehingga bulan 11. Dan bulan 12 kami anggarkan ianya menaik iaitu RM125,000 kerana ia musim cuti. Dan total bagi tahun pertama adalah RM1,220,300. Untuk mendapatkan anggaran tahun 2 dan ketiga kami ambil 25%. Okey, seterusnya purchase projection. Pada bulan yang pertama, bulan 1 iaitu RM34,671, begitu juga dengan bulan 2. Kemudian bulan 3 dan 4 RM35,000, bulan 5 RM42,000, bulan 6 seperti yang kita tahu dia menurun sedikit RM31,500, bulan 7 RM33,250 dan juga bulan 8. Okey, yang bulan 9 balik kepada asal RM34,671 sehingga bulan 11 dan juga pada bulan 12 iaitu RM43,750. Jadi total pada tahun pertama bagi purchase projection ialah RM427,105. Sama juga seperti sale projection, kami anggarkan 25% kenaikannya. Okay, pada tahun kedua
533,881 dan pada tahun ketiga iaitu 667,351. Okey, seterusnya kutipan bagi jualan, dan ini collection fosil ni kami anggarkan pada bulanannya adalah 75% dan bulan pertama selepas jualan 25%. Okey, bagi payment for purchases bulan tersebut 55%, kemudian sebulan selepas tu 45%. Okey, bagi economic life untuk aset tetap ni kami anggarkan 5 tahun. Dan susut nilai, bagi kaedah susut nilai ni kami gunakan straight line. Okey, selain itu saya akan terangkan kos pelaksanaan projek dan sumber kewangan. Okey, yang ini bagi kos pelaksanaan projek iaitu bagi aset tetap dahulu, perabot dan pemasangan iaitu dengan kos 2,277. Okey, sumber kewangan pula kita gunakan cash dengan harga 1,500 dan lebihnya 777 adalah pinjaman. Okey, seterusnya peralatan pejabat. Peralatan pejabat ni dengan kos 3,658. Kami menggunakan loan sebanyak 2,058 dan selebihnya iaitu 1,600 kami gunakan cash. Okey, seterusnya papan tanda perniagaan. Papan tanda perniagaan ini dengan kos 2,300, 800 loan, 1,500 cash. Okey, seterusnya motosikal. Motosikal dengan kos 7,000. Motosikal ni adalah aset tetap sedia ada yang dibawa masuk oleh owner. Okey, seterusnya perabot pejabat dan mesin sebanyak 5,935 yang kami pinjam adalah 3,435 dan seterusnya aset tetap yang dibawa masuk berharga 2,500. Okey, ini adalah modal. Modal kami ambil 1 bulan, iaitu daripada marketing 800 kosnya dan kami bayar cash. Okey, dan daripada pentadbiran yang dengan kos 21,936 kami ambil loan sebanyak 11,936 dan selebihnya sebanyak 10,000 kami bayar cash. Okey, seterusnya bahagian operasi. Bahagian operasi dengan kos 53,949. Loan ialah 33,949 dan cash sebanyak 20,000. Dan lain-lain perbelanjaan ini dengan kos 9,438. Bahagian pinjaman ini sebanyak 4,438 dan cash sebanyak 5,000. Okey, jadi di sini kami gunakan kos sebanyak RM118,022. Pada bahagian pinjaman adalah RM63,122. Pada bahagian cash kami gunakan RM45,400 dan juga bahagian aset sedia ada yang dibawa masuk adalah RM9,500. Okey, seterusnya bajet bagi pentadbiran, pemasaran dan operasi. Bajet bagi pentadbiran ini adalah 27,871 dengan adanya perabot dan pemasangan peralatan pejabat sebagai aset tetap. Modal adalah gaji, utiliti, sewa pejabat dan kedai.
dan juga lain-lain perbelanjaan. Okey, seterusnya pada bahagian pemasaran, yang aset tetap, papan tanda perniagaan, motosikal. Modal adalah flyers, internet, petrol dan lain-lain perbelanjaan dengan total sebanyak 10,100. Dan akhir sekali bahagian bajet operasi iaitu dengan jumlah 59,884 dengan adanya aset tetap, perabot pejabat dan mesin, modal, bahan mentah dan gaji EPF dan SOSO dan lain-lain perbelanjaan. Okey, seterusnya adalah jadual susut nilai bagi syarikat nasi bajet Hana. Okey, bagi aset tetap, perabot dan pemasangan dengan kos 2,277 dengan kaedah straight line yang dianggarkan sebanyak 5 tahun. Susut nilai bagi setiap tahun adalah 455 dan susut nilai terkumpul bagi tahun pertama adalah 455 dan nilai akhir adalah 1,822. Pada tahun yang kedua, susut nilai terkumpul adalah 911 dan nilai akhir 1,366. Pada tahun ketiga, susut nilai terkumpul 1,366 dan nilai akhir adalah 911. Pada tahun keempat, susut nilai terkumpul adalah 1,822 ringgit dan nilai akhir adalah 455. Dan pada tahun akhir iaitu tahun kelima dengan susut nilai terkumpul adalah 2,277. Okey, seterusnya pada aset tetap peralatan pejabat dengan kos 3,658 dengan kaedah straight line dan tahun anggaran iaitu 5 tahun. Susut nilai adalah 732 daripada tahun pertama hingga tahun kelima. Pada susut nilai terkumpul pada tahun yang pertama adalah 732 juga. Pada tahun yang kedua 1,463 dan nilai akhir 2,195. Pada tahun yang ketiga, susut nilai terkumpul adalah 2,195 dan nilai akhir adalah 1,463. Susut nilai terkumpul pada tahun keempat adalah 2,926 dan nilai akhir adalah 732. Dan susut nilai terkumpul pada tahun yang terakhir iaitu 3,658. Okey, seterusnya kita pergi ke jadual bayaran balik pinjaman dengan kadar pinjaman kita iaitu RM63,122 dengan interest sebanyak 7% dan tempoh bayaran adalah 6 tahun dan kaedahnya adalah kadar yang tetap. Okey, kadar tetapnya yang diambil adalah 10,520 dengan kadar interest iaitu 4,419 pada tahun yang pertama dengan jumlah bayaran sama pada setiap tahun iaitu 14,939. Okey, seterusnya di sini kami ada lampirkan penyata aliran tunai bagi syarikat nasi bajet Hana pada tahun pertama, kedua dan ketiga. Okey, saya akan menerangkan penyata kos pengeluaran. Penyata kos pengeluaran yang dikeluarkan pada tahun pertama adalah berjumlah 638,273. Pada tahun yang kedua adalah 772,632 dan pada tahun yang ketiga adalah 916,913 ringgit. Okey, seterusnya penyata pendapatan.
Penyata pendapatan bagi syarikat nasi bajet Hana ni adalah total pembelanjaan dia adalah 2,809,736. Itu pada tahun pertama. Pada tahun kedua 303,849 ringgit, dan pada tahun yang ketiga 318,668 ringgit. Dan okey, seterusnya pada proforma balance sheet. Okey, alhamdulillah seimbang pada tahun pertama, pada tahun kedua dan pada tahun yang ketiga. Dengan jumlah total asset 480,496 sama dengan total equity dan liability. Dan pada tahun yang kedua dengan total asset dan equity dan liability 982,172. Pada tahun yang ketiga total asset dan total equity dan liability seimbang dengan harga RM1,721,917. Dan akhir sekali ada kami paparkan financial ratio analysis bagi syarikat nasi bajet Hana, iaitu daripada liquidity, efficiency, profitability dan solvency. Okey, berdasarkan perancangan dan unjuran yang dibentangkan, nasi bajet Hana setakat ini amat berkeyakinan dan perniagaan syarikat yang diceburi ini akan memberi pulangan yang lumayan serta digemari oleh pelanggan kami. Kajian dan perancangan yang sistematik telah dirangka bagi membolehkan perniagaan syarikat ini berjalan dengan lancar dan seterusnya dapat mencapai sasaran keuntungan yang telah dirangka. Oleh itu, nasi bajet Hana sangat optimis dengan perniagaan kami dan kami yakin akan mampu berdaya saing seiring dengan perniagaan-perniagaan lain. Sekian, terima kasih.